Salam sejahtera, saya Veronica Wong, pemegang nomor matriks BB241109008 akan menghuraikan bagian pengenalan. Apakah itu rasuah? Rasuah merupakan penyalahgunaan kuasa oleh individu yang berkedudukan tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah. Ia boleh berlaku melalui suapan, penyelewengan, dan salah guna kuasa. Rasuah memberikan kesan yang besar terhadap sistem pentadbiran dan kepercayaan rakyat. Berdasarkan kes rasuah yang kami kaji, yaitu Roxana Baldetti yang merupakan bekas naib presiden Guatemala yang terlibat dalam skandal La Línea, yaitu penipuan cukai kastam. Mereka memanipulasi cukai kastam dan menerima suapan daripada syarikat import. Dengan bantuan siasatan CICIG yang berjaya membongkar jenayah ini yang menyebabkan kerugian jutaan dolar kepada negara. Akhirnya rakyat bangkit memprotes dan Baldetti meletakkan jawatan dan didakwa di mahkamah pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa rasuah boleh menghancurkan kepimpinan dan kestabilan negara. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafika Miti Mazik, nomor matriks BA241101140. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep integriti. Apakah itu integriti? Integriti ialah nilai murni yang mencerminkan kejujuran, amanah dan ketulusan dalam setiap tindakan, sama ada secara peribadi ataupun rasmi. Kelakuan ini dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian ataupun ganjaran. Antara ciri-ciri individu yang berintegriti adalah seperti berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, menunaikan amanah yang diberikan, menjauhi perbuatan khianat walaupun tiada pengawasan. Yang terakhir, jujur kepada manusia dan lebih-lebih lagi kepada Tuhan. Seterusnya, peranan integriti dalam pencegahan rasuah. Individu berintegriti tidak akan terlibat dalam rasuah kerana mereka sedar tentang kerosakan masyarakat dan negara yang disebabkan oleh rasuah. Integriti ini menjadi benteng utama dalam menolak rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Seperti dalam kes rasuah Roxana Baldetti dalam bekas naib presiden Guatemala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashlukin bin Jamil, nomor matriks BB241107085. Hari ini saya akan membentangkan konsep utama mengenai skandal rasuah Roxana Baldetti, yaitu bekas naib presiden Guatemala. Konsep pertama ialah penyalahgunaan kuasa, yaitu apabila seseorang menggunakan jawatannya untuk kepentingan pribadi. Roxana Baldetti menggunakan kuasanya sebagai naib presiden untuk mengawal sistem kutipan cukai dan memberi arahan kepada pegawai kastam agar menyertai skim rasuah. Kuasa yang sepatutnya digunakan untuk rakyat disalahgunakan untuk memperkayakan diri dan kroninya. Konsep kedua pula ialah konflik kepentingan, yaitu apabila seseorang dalam kedudukan awam membuat keputusan yang memihak kepada diri sendiri. Dalam kes ini, Baldetti tidak menjaga kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya membenarkan syarikat-syarikat mengelak cukai dengan bayaran rasuah. Beliau meletakkan kepentingan pribadi melebihi tanggungjawab sebagai pemimpin negara. Akhir sekali, konsep ketiga ialah rasuah sistemik, yaitu rasuah yang berlaku secara meluas dan terancang dalam organisasi atau kerajaan. Skandal La Línea bukan sahaja melibatkan Baldetti, tetapi satu rangkaian besar pegawai tinggi kerajaan. Ini menunjukkan rasuah sudah menjadi sebahagian daripada sistem pentadbiran negara tersebut. Kesimpulannya, kes Roxana Baldetti membuktikan bahawa apabila pemimpin menyalahgunakan kuasa, mengutamakan kepentingan diri dan membenarkan rasuah berleluasa dalam sistem, kesan buruknya akan ditanggung oleh seluruh rakyat. Oleh itu, penting untuk kita memahami konsep-konsep ini agar kita lebih peka terhadap gejala rasuah dan mampu menolaknya dalam semua peringkat. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fara'ain binti Muhammad Hatta dengan nombor metrik BB 24110808. Hari ini saya akan membentangkan tentang seorang tokoh politik dari Guatemala, yaitu Ingrid Roxana Beldetti Elias, yaitu juga dikenali sebagai Roxana Beldetti. Beliau dilahirkan pada 13 Mei tahun 1962 di Guatemala City dan merupakan anak sulung daripada 3 beradik dalam keluarga yang beragama Katolik. Dan pendidikan awalnya bermula di Colegio Monte Carmelo dan beliau menamatkan pengajian sebagai guru di El Sagrado Corazon de Jesus sebelum melanjutkan pelajaran dalam bidang kewartawanan di University San Carlos. Beliau pernah menjadi naib juara Miss Guatemala pada tahun 1980 dan memulakan kerjaya sebagai guru ganti sebelum menceburi bidang kewartawanan. Roxana pernah bekerja di stesen TV Noticias dan menjadi penulis jurnal untuk rancangan Prima Impacto di Univision. Beliau turut dilantik sebagai setiausaha akbar di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta aktif dalam program PBB dan persidangan hak wanita. Dalam bidang politik, Roxana menumbuhkan Parti Patriotik pada tahun 2000 bersama Otto Perez Molina. Beliau terpilih sebagai ahli kongres dan kemudiannya dilantik sebagai setiausaha agung parti. Pada tahun 2011, beliau memenangi pilihan raya sebagai naib presiden Guatemala dan mula berkhidmat pada 14 Januari 2012. Namun, kerjayanya tercemar apabila terlibat dalam skandal rasuah besar dikenali sebagai La Linea pada tahun 2015. Skandal ini melibatkan rasuah dalam sistem kastam negara dan beliau didakwa menerima suapan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Alvi Cengili, memegang nombor matriks BA 24110526. Saya akan membentangkan tajuk saya, yaitu langkah mengatasi dan mencegah skandal rasuah dalam kalangan pemimpin. Seperti yang kita tahu, rasuah merupakan sebuah ancaman yang mampu mengancam kestabilan politik, ekonomi, dan kepercayaan rakyat. Sebagai contoh, skandal La Linea yang melibatkan naib presiden Guatemala, yaitu Roxana Beldetti, yang telah menyalahgunakan kuasa yang mampu menghancurkan sistem pentapiran. Langkah yang pertama dalam mengatasi dan mencegah skandal rasuah dalam kalangan pemimpin adalah penglibatan badan bebas seperti CICIG, yaitu Commission International Contra la Impunidad en Guatemala, yang ditubuhkan melalui kerjasama Kerajaan Guatemala dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mengekalkan ketelusan dan menjalankan siasatan secara bebas tanpa campur tangan politik. Antara kejayaan Badan Bebas CICIG adalah membongkarkan kes Roxana Beldetti serta mendakwa 680 individu pada tahun operasinya dari tahun 2007 hingga 2019 serta lebih 60 kes berprofil tinggi terhadap individu yang berprofil tinggi telah didakwa, seperti bekas Presiden Otto Perez Molina. Kepentingan badan bebas seperti CICIG adalah untuk memulihkan integriti sistem keadilan dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Langkah yang seterusnya adalah memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang perlu dikenakan kepada pesalah secara saksama tanpa pilih kasih sama ada individu itu golongan biasa ataupun golongan berprofil tinggi. Sebagai contoh, Mahkamah Guatemala telah menjatuhkan hukuman sebanyak 15 tahun dan 6 bulan penjara kepada Roxana Beldetti pada tahun 2018 disebabkan telah menyalahgunakan dana awam dalam proyek pembersihan Tasik Amatilan. Kepentingan penguatkuasaan undang-undang adalah untuk memperlihatkan ketulusan sistem kehakiman dan menjadikan undang-undang sebagai prinsip utama dalam pentadbiran. Selamat sejahtera semua, nama saya Sanggita Ragu, nombor matrik BB 24110231. Langkah seterusnya adalah mencegah rasuah melalui pendidikan nilai integriti sejak awal. Pendidikan ini penting untuk membentuk individu yang memahami nilai etika, tanggungjawab dan kejujuran dari peringkat sekolah. Dengan pendedahan yang berterusan, masyarakat akan lebih menolak amalan rasuah. Kepentingannya membantu membentuk generasi berintegriti, mengukuhkan asas moral masyarakat dan mengurangkan kecenderungan
melakukan rasuah di masa hadapan. Seterusnya, kita perlukan sistem semak dan imbang dalam pentadbiran. Setiap institusi seperti parlimen, kehakiman dan badan bebas berfungsi untuk memantau satu sama lain. Dengan adanya semakan ini, tiada pihak boleh sewenang-wenangnya menyalahgunakan kuasa. Kepentingan sistem ini ialah memastikan semua keputusan dibuat secara adil, telus serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara. Selain itu, media dan masyarakat memainkan peranan penting sebagai pengawas. Media bertanggungjawab mendedahkan skandal rasuah kepada umum, manakala rakyat boleh memberi tekanan kepada pihak berkuasa. Contohnya, di Guatemala, tekanan rakyat berjaya mendorong siasatan skandal besar. Kepentingannya, media membantu mendedahkan skandal secara terbuka, memberi tekanan kepada pihak berkuasa dan memastikan ketelusan pentadbiran. Hai sekali, pencegahan rasuah memerlukan kerjasama semua pihak, gabungan pendidikan nilai, sistem semak dan imbang serta penglibatan masyarakat akan melahirkan pentadbiran yang bersih. Skandal seperti Roxana Baldetti di Guatemala sepatutnya menjadi pengajaran supaya perkara sama tidak berlaku di negara kita. Kepentingannya, usaha ini ialah mewujudkan pentadbiran yang tulus, mengukuhkan kestabilan negara dan meningkatkan keyakinan rakyat serta pelabur. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal bin Azlan dengan nomor matriks BQ2411045. Seterusnya kita akan masuk kepada kajian kes yang melibatkan Roxana Baldetti, yaitu skandal rasuah yang dinamakan La Línea yang berlaku di Guatemala. Skandal rasuah ini sangat kontroversial kerana yang merupakan rasuah berskala besar dan melibatkan pegawai tinggi kerajaan, yaitu presiden dan naib presiden. Modus operandi rasuah ini, syarikat pengimport akan memberikan suapan kepada pegawai kastam untuk merendahkan nilai import. Suapan itu akan diberikan mengikut hierarki kepada pegawai-pegawai kanan kerajaan. Ini juga termasuk bekas naib presiden Roxana Baldetti dan presiden ketiga itu, yaitu Otto Pérez Molina. Mereka juga terlibat dalam sindiket rasuah ini. Namun, kegiatan ini berjaya dihidu oleh CICIG, iaitu Badan Siasatan yang Bebas daripada Pengaruh Politik. Pembongkaran rasuah ini membawa kepada tunjuk perasaan besar-besaran oleh rakyat dan juga desakan media supaya Roxana Baldetti meletakkan jawatan, diikuti dengan penahanan beliau dengan presiden ketiga itu, Otto Pérez Molina, pada tahun 2015. Penangkapan ini membuktikan keberkesanan institusi siasatan yang bebas daripada pengaruh politik untuk menangani rasuah, walaupun penggiatnya seorang yang berprofil tinggi. Ini juga menunjukkan pentingnya peranan semua pihak termasuk rakyat dan media bebas untuk mengangkat keadilan dan transformasi kepada negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulfazli bin Effendi, nombor matrik BQ2411059. Hari ini saya akan membentangkan tentang skandal basic water yang berlaku di Guatemala sekitar tahun 2014. Skandal ini melibatkan penyelewengan kuasa oleh Roxana Baldetti yang ketika itu merupakan naib presiden Guatemala. Dalam skandal ini, Baldetti telah menyalahgunakan kuasa berkaitan satu projek, yaitu pemulihan Tasik Ametitlen, yaitu sebuah tasik yang tercemar dan memerlukan rawatan persekitaran. Projek tersebut adalah bernilai $18 juta, namun diberikan kepada sebuah syarikat dari Israel tanpa sebarang tender yang terbuka dan tanpa penilaian saintifik. Apa yang lebih mengejutkan lagi ialah bahan yang dibekalkan oleh syarikat tersebut hanyalah campuran air, garam dan klorin yang tidak langsung berkesan untuk membersihkan atau memulihkan tasik itu. Ini menunjukkan projek itu hanya satu hela untuk mengaut keuntungan secara tidak sah. Skandal ini juga memperlihatkan wujudnya campur tangan politik apabila abang Roxana, yaitu Mario Baldetti, turut terlibat dan meraih keuntungan yang haram hasil projek ini. Akhirnya, pada tahun 2018, keadilan berjaya ditegakkan. Roxana Baldetti dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun 6 bulan, manakala abangnya Mario pula dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun atas kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aswida binti Muhammad Nasir dengan nomor metrik BA 2411150 akan membentangkan analisis skandal rasuah Rosana Balditi di Guatemala. Untuk kes ini, Rosana Balditi di Guatemala telah menunjukkan bagaimana rasuah dalam kalangan elit politik boleh melemahkan sistem negara. Beliau bersama Presiden pada ketika itu telah terlibat dalam penipuan cukai dan perkara tersebut telah mencetuskan protes daripada rakyat dan juga telah menjatuhkan kepercayaan terhadap institusi kerajaan. Selain itu, fokus utama dalam analisis ini juga ialah kes ini hanya terbongkar dengan adanya bantuan dari luar, khususnya Badan Antarabangsa di bawah PBB, yang mana perkara tersebut telah menunjukkan bahawa sistem kehakiman domestik gagal untuk bertindak sendiri. Dan berdasarkan analisis ini juga, kita dapat melihat di mana pemimpin mengguna kuasa untuk kepentingan sendiri. Dan secara keseluruhan kita dapat lihat bahawa skandal ini menjadi bukti bahawa rasuah bukan sahaja masalah dalaman tetapi dapat menjadi bukti ataupun dapat memberi kesan langsung kepada negara di mata dunia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashikin Nazwa binti Samsuri, pemegang kad matriks BA 2411111 dan saya akan membentangkan kesimpulan menyeluruh mengenai kes rasuah Rosana Balditi. Tuntasnya, kes rasuah Rosana Balditi memberi pengajaran yang mendalam akibat penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pemimpin negara. Ianya menunjukkan bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh terlepas daripada tindakan undang-undang apabila terlibat dalam kes rasuah. Walaupun mereka mempunyai status yang tertinggi dalam sistem pemerintahan. Melalui pendedahan dan pendakwaan kes ini, ianya telah membuka mata masyarakat antarabangsa tentang kepentingan integriti, ketulusan dan tanggungjawab yang tinggi dalam sistem pentadbiran. Hal ini dapat mengurangkan kerenah birokrasi dalam setengah pentadbiran kerajaan. Justru itu, penegakan undang-undang yang tegas serta kerjasama antara badan kehakiman dan masyarakat amat penting bagi memastikan keadilan ditegakkan dan maruah negara terpelihara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.